Alright. So Assalamualaikum, good morning sekali lagi. Okay, so hari ini kita nak masuk chapter 1. Hari ini sebenarnya slot untuk kuliah kita ada 2 jam kan. Kita ada 2 jam bermaksud pagi ni 1 jam untuk lecture, 1 jam lagi untuk tutor. Okay, since saya yang ajar kedua-duanya lecture dengan tutor, so saya akan gunakan handout ini. Okay, so handout ni dia dah melengkapilah antara tutor dan kuliah. Okay, so kita nak tengok tajuk yang pertama adalah reaction kinetic, subtopik 1.1 reaction rate. Okay, untuk yang ada handout ni boleh terus tulis dekat handout masing-masing lah ya. Yang tak ada, tak apa, awak salin ke ataupun sediakan buku, okay, supaya tak bercampur ya. Apa pula dah ni? Okay, so untuk reaction kinetic, kita ada 3 subtopik. Okay, 3 subtopik tersebut adalah reaction rate, collision theory dan juga factors affecting reaction rate. Okay, so ini nama dia overview. Overview ni penting untuk awak kenal pasti kategori C1, C2, C3 dan C4 supaya awak tahu apa yang perlu study semasa UPS dan yang mana yang perlu awak study masa PSPM. Okay, so hari ni saya nak masuk 1.1. Kita ada define reaction rate, yang inilah A sampai H ni kan. So tengoklah setakat mana dalam 2 jam ni kita boleh pergi. Okay, nanti at the end saya akan repeat balik. Okay, dia punya LO ni. Okay, yang pertama adalah kita nak tengok define reaction rate. Okay, reaction rate tu apa? So reaction rate adalah reaction rate is the change in the concentration of a reactant or a product with time. Okay. Take note dekat sini, unit bagi reaction rate adalah mole per time, mole per liter per time. Mole per liter tu adalah molar. Okay. So per time ni, kenapa saya tulis per time? Sebab time ni boleh jadi anything. Ni molar per time. Okay. Time ni maksudnya dia boleh jadi per second ke, per year ke, okay, per minute ke, ikut dari segi jumlah masa. Okay, dia bergantung kepada soalan. Cuma kebanyakan soalan dia akan letak biasanya lah ms -1. Okay, ataupun m minute. Yang ini yang kita selalu guna, per minute ataupun per second. Okay, so dia adalah the change of the concentration, perubahan concentration bagi reactant ataupun produk terhadap masa. Okay. Seterusnya, tadi kita dah define, next is kita nak tengok right differential rate equation, LO kedua. Right differential rate equation ni juga adalah kategori C2. Okay. Sebelum tu kita nak tahu dulu apakah differential rate. Okay, differential rate ni apa? Okay, differential rate ni adalah rate equation. A differential rate equation enables the relationship between rate of disappearance of reactant and rate of formation of product. Okay, disappearance tu adalah kehilangan, formation tu adalah pembentukan. So kenapa kita kata disappearance of reactant, formation of product? Sebab apa reaktan ni adalah disappearance? Sebab reaktan dia akan berkurang dengan masa. Reaktan kan contohlah kan kita ada A tambah B menghasilkan C tambah D. Ini adalah reaktan. Okay. Reaktan adalah kadar kehilangan sebab dia akan berkurang dengan masa. So kita kena kata rate of disappearance. Okay. Sebelah sini, sebelah produk kita kena kata rate of formation. Sebab formation produk akan terbentuk pada end of reaction nanti. Okay. Nama lain bagi rate formation adalah kita boleh juga gunakan
rate appearance. Okay, ataupun rate appearance. Kadar pembentukan. Okay, jelas Okey, itu istilah dia. Next is kita nak tengok macam mana kita nak menulis differential rate equation. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya ya. Okey, so sekarang ni pada ini contoh, okay, kita ada A, ini A, B, C, D adalah yang semua rate reactant, sebelah sini adalah produk. Saya turun bawah sikit. 1/A D differential concentration A per dt. Okay, differential concentration untuk A terhadap dt iaitu masa. Okay, masa saya tulis saya ada letak negative sign. Negative sign ni adalah wajib. Kenapa kena ada negatif? Sebab negatif tadi melambangkan disappearance ni. Negatif tu melambangkan disappearance. Positif melambangkan formation ataupun appearance. Okay, dia bukannya dari segi istilah haba ke ataupun negatif matematik tu. Okay, dia melambangkan pembentukan dan penghasilan. Okay, next itu untuk A. Sekarang kita nak buat untuk B. Sama dengan, okay, untuk B pula, dia adalah juga reactant, so negatif 1/B D concentration terhadap B over dt. Pastikan awak punya concentration tu kotak dia adalah kotak concentration. Jangan buat kotak macam ni. Tak boleh. Ni betul, ni salah. Okay. Boleh? Kenapa saya punya kat sini lagi? Okay, dapat Okay. Itu untuk B. Lagi sekali saya highlightkan negatif sebab dia adalah disappearance. Okay, untuk C pula sama dengan sekarang C adalah rate of formation ataupun appearance. So kena ada positive sign. Positif 1/C D concentration C over dt. Okay, so saya highlightkan positive sign ni wajib Kemudian untuk D sama dengan positif 1/D concentration D over dt. Okay, so kita dah dapat satu differential rate equation yang lengkap bagi equation di atas. Okay, benda yang wajib ditulis, okay, rate di depan ni wajib ada, so tak boleh mula dengan sama dengan. Tak boleh, kena ada ungkapan rate di depan. Okay, negative sign pun wajib, negatif, positif semua wajib. Boleh madam. Respon Sat? Lagging. Lagging tak dekat awak? Tak. Tak pun. Okey je. Sana saya punya dekat sini. Connected. Okay. Right, okay lah. So ini adalah differential. So kalau nak tengok differential ni dia ada D lah. Dia ada D dekat depan ni kan. Differential. Okay, so selesai untuk contoh. Next kita pergi kepada latihan. Okay, latihan ni sebenarnya adalah soalan tutorial. So, kita nak buat sama-sama. Soalannya adalah write the differential rate equation for the following reaction. So kita ada 1, 2 dan 3. Okay, cuba awak buat. Sambil awak buat, sambil juga saya buat dan kita bandingkan jawapan. Okay, awak cuba dulu.
Okay, so saya tunjukkan jawapan saya untuk nombor 1. Semak sama-sama. RATE, ejaan penuh nah, bukan simbol R RATE. Okay, untuk yang pertama kita ada iodine minus. So iodine tu adalah reaktan kan. So negatif disebabkan dia tak ada nilai di depan. So kita tak payah letak satu per satu. Tak payah. So kalau tak ada kita tak payah letak terus. Dia akan jadi negatif D concentration I minus per dt. Macam tu je. Okay. Sama dengan untuk OCl tu negatif D concentration OCl minus per dt. Okay. Sama dengan untuk klorin positif D Cl minus per dt. Untuk OI sama dengan positif D O minus per dt. Selesai. Okay. Nombor 2. Okay, nombor 2 oksigen kepada ozon. Okay, dekat oksigen kita ada 3. So rate sama dengan negatif 3 kan. 1/3 DO2 per dt sama dengan ozon tu adalah reaktan, produk dan dia ada 2 kat depan. Positif 1/2 DO3 per dt. Okay, pastikan awak salin dengan betul ya. Nanti kita jumpa, saya akan semak awak punya kerja. Okay, next nombor 3. Rate sama dengan amonia negatif 1/4 D kurungan concentration NH3 per dt sama dengan negatif 1/5 DO2 concentration per dt sama dengan positif 1/4 DNO per dt dan positif 1/6 di concentration water per dt. Okay. Boleh ikut ke? Dapat tak sama macam saya dapat ni? Boleh Okay. Kena panggil nama juga ni sesekala ni. Sekejap, nanti saya panggil nama. Saya panggil nama, sila respon ya. Okay, so ini yang bahagian pertama, selesai belajar differential rate equation. Okay, seterusnya kita dah belajar cara menulis. Sekarang kita nak belajar cara mengira. Okay, next kita buat pengiraan. Soalannya adalah, kita nak tengok determine reaction rate based on differential rate equation. Nak tentukan reaction rate berdasarkan persamaan differential yang tadi kita buat. Okay, contohnya macam mana? Okay, contohnya dia bagi soalan kat sini, kita baca dulu. Consider the reaction 2NO, mana dia? 2NO plus oxygen produce 2NO2. Suppose that at a particular time during the reaction, nitric oxide reaction of nitric oxide is reacting at the rate of 0.006 ms negative 1. So dia bagi unit rate dia ms negative 1. Okay. Soalan dia yang pertama adalah at what rate is NO2 being formed and at what rate is molecular oxygen reacting. Okay, so macam mana nak selesaikan problem ni? Kita tengok dulu. Okay, dia kata apa yang dia bagi? Nitric oxide react pada rate 0.06. Dia minta rate of NO2 being formed. Rate of NO2 being formed maksudnya dia nak rate formation of NO2 lah. Dia tanya nak berapa. Dan dia nak rate of oxygen reacting.
Oxygen reacting maksudnya oksigen tadi jadi reactant kan. Maksudnya dia nak rate disappearance of O2. Sebab apa disappearance? Sebab oksigen duduk pada bahagian reactant. So reacting lah. So kita kena tulis rate disappearance. Kemudian NO2 kan duduk pada bahagian produk, dia adalah being form ataupun rate formation. Okay, so kita nak soalan nak kita cari dua nilai ni. Dua nilai ni kita dapat daripada sebutan rate differential. Jadi awak tulis dulu rate differential yang paling asas, iaitu yang tadi. Okay, kita akan start macam ni. Rate sama dengan, tulis yang awal tadi. Tengok equation, negatif 1/2 dNO per dt. Okay, kita list dulu, sama dengan negatif d O2 per dt sama dengan positif 1/2 d NO2 per dt. Okay, tulis dulu. Tulis dulu yang persamaan penuh dia, rate differential penuh. Okay, dapat sampai situ? Okay, seterusnya kita pergi pada soalan. Okay, sebelum kita tengok. Nak cari NO2 being formed. NO2 kat mana? Okay, ini yang kita nak cari berapa. Dan kita nak cari NO2 being formed. Inilah. Okay. Apa yang dia bagi? Dia kata nitric oxide 0.06. Nitric oxide reacting. Maksudnya nitric oxide dekat sini kan. Okay. Maksudnya soalan ni dia bagi given dia. Given dia adalah negatif dNO per dt sama dengan 0.066 ms negatif 1. Itu adalah given. Okay. Ada apa nak tanya tak dekat sini? Boleh Okay. Given ini, kalau dia kata nitric oxide reacting, ini nilai dia. Okay. So jangan masukkan 1/2 tu. Yang given tu adalah kita ambil ungkapan bagi molekul tu saja, tidak termasuk stoikio. Okay. Boleh Yang kalau apa-apa boleh tanya. So kita nak cari yang ini, kita ada yang ini. Ini kita ada, ini kita nak cari. So benda yang kita ada dengan kita nak cari, kita hubungkan. So ini hubungan dia. Antara NO2 dengan NO dengan NO2. So saya akan turunkan apa yang saya ada. Dan saya nak cari, kita nak cari apa tadi? Kita nak cari yang ini kan. So benda yang saya nak cari ni saya bawa ke kanan. So saya akan tulis macam ni. Thus positif 1/2 dNO2 per dt sama dengan negatif 1/2 dNO per dt. Tak saya besarkan sikit. Oh, tak besarkan. Okay. Okay. So lepas tu kita nak cari formation, maksudnya kita nakkan positif dNO2 per dt sama dengan berapa. Jadi 2 dekat sini kita kena bawa pergi dekat sana. Okay, so dia akan jadi 2/2 kan. Akan jadi negatif 2/2 di NO ni kita boleh ganti siap-siap. NO tadi berapa nilai kat atas? Apa nilai NO kat atas tadi? Nilai ini berapa tadi? Nilai ini adalah 0.06 kan? 0.066. Okay, so cancel out 2 dengan 2 tu akan dapat balik. Maka jawapannya adalah positif D NO2 per dt sama dengan 0.066 ms negatif 1. Okay, ada apa-apa nak tanya dekat sini? Ataupun kalau tak nak tanya, Mike tak boleh berfungsi atau sebagainya, boleh PM dekat Telegram. Ada apa-apa tak ni? Kalau tak tanya, saya nak tanya. Medium.
Silakan. Simbol negatif tu kenapa tak ada? Okay, thank you. Itu memang saya nak tunggu awak tanya. Okay, simbol negatif dekat sini, bila kita bawa dia asal daripada sini kan. So kalau kita ikut secara automatically, dia sepatutnya adalah negatif dekat sini. Okay, tetapi kita tak letakkan dia because negatif di sini kita hilangkan. Kita hilangkan sebab kita nak ini je. Kita nakkan positive sign ni saja. Sebab dia adalah rate formation terhadap NO2. Negatif tidak perlu kita carry. Tak perlu bawa. Kalau awak letak negatif dekat sini, dia akan jadi salah. Kesimpulannya macam ni. Kesimpulannya, pada nombor ni tidak perlu ada sebarang sign. Okay, yang ada sign adalah pada depan D, sama ada positif ataupun negatif. Sign sini adalah wajib. Okay, compulsory sebab kita nak melambangkan kita punya tu adalah formation ataupun disappearance. Pada value di belakang tidak perlu letak sebarang sign. Jadi negatif dekat depan sini kita ignorekan. Okay, boleh? Okay, kita cuba lagi soalan yang kedua. Okay, yang ini tadi dari segi markah ya, let's say kita nak buat objektif, subjektif katakan tanda subjektif. Dari segi markah, penulisan ini, ungkapan yang awak connect antara dua yang kita nak cari dengan kita ada ni, 1 markah. Gantian nilai 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Technically memang macam itulah, awak pun dah maklum kan. Kalau dari segi pengiraan mesti ada formula, ganti nilai dan jawapan akhir. Okay, so itu untuk A, awak cuba buat untuk B. Cuba buat selesaikan untuk B. Ini soalan yang sama. Siapa dah dapat B boleh maklumkan jawapan untuk check dengan saya. Okay, so saya tunjuk sikit So untuk B, sama juga kita nak cari molecule of oxygen reacting. Okay, tak apa, saya sebabkan depan ni saya dah tak nampak, so saya tulis balik Saya tulis penuh balik, rate sama dengan negatif 1/2 dNO per dt. Okay, given tadi negatif dNO per dt adalah 0.066. Okay, so kita ada yang ini. Salah, kejap kat bawah lah. Kita ada yang ini dan kita nak cari yang ini. So hubungan antara dua benda ni. Okay, yang kita nak hubungkan ni kita bawa ke bawah. Kita nak oksigen kan, oksigen kat depan D. O2 per dt sama dengan positif 1/2 dNO2. NO2 ke? Salah. Kita ada apa? Tengok awak tak tegur saya. Apa salah saya ni? Kat mana saya salah ni? Cepat. Ada ke tak ada ni? Time madam ke? Ini kita ada, ini kita tak ada. Hubungan dia antara NO dengan O2. Tadi saya tarik hubungan antara NO2 kan? Saya tarik apa tadi? Saya tarik salah ya? Kita bagi apa tadi? NO kan? Alah, saya tarik salah lah. Saya tarik hubungan yang salah. Tapi jawapan betul. Kejap. Tengok balik kat depan.
Tengok balik sekejap. Okay, tengok. Okay. Ini disebabkan saya dah tertarik dia salah. Tengok saya nak buat balik ni. Kita ada NO. So hubungan dia kat sini. Betul lah. Nak cari apa? Betul ni betul. Nak cari yang ini. Okay, tak ada problem. Saya dah confuse NO dengan NO2. Okay, tak ada apa. Kita balik kat belakang. Hubungan antara NO dengan O2. Okay, apa jawapan dia? Siapa nak share? 1/2 dengan? Cepatlah. Bagi nama lah. Alia Fatihah. Berapa yang awak dapat? 0.033 molar per second. Okay, thank you very much. Betul jawapan dia. So, jawapannya ini bagi 2 kan? 0.033 ms-1. Okay, unit kena ada. Right. Okay. So, dapat ya, saya ulang balik. Okay, mula-mula tulis persamaan penuh. Tentukan apa yang awak ada, apa yang awak nak cari. So, tarik hubungan antara keduanya. So ini kita dah tahu hubungan dia. Negatif dekat depan sini adalah compulsory sebab kita nak tengok yang dia adalah disappearance. So negatif dekat depan sini wajib, dekat depan sini wajib, dekat sini abaikan. Positif sign dekat sini abaikan sebab tu bawah sini tak ada sign. Okey, tutorial nombor 2. Silakan. Okay, siapa nak bagi jawapan dulu sebelum saya explain? Kita dengar jawapan daripada Ong Kaijan. Jawapan yang pertama. Ya, apa Ong? Kosong yang A lah. Yang A itu 0.0493 molar per second. Okay, 0.049 molar per second. Betul. Okay, teruskan kepada soalan berikutnya. Okay, meanwhile saya tunjukkan cara kira untuk A. Saya tulis saya tulis penuh dulu. Sama dengan negatif di itu berbagi. Ni saya laju sikit ya sebab saya dah awak dah faham kot kan. Okay, so kita nak cari amonia. Diberi. Okay, diberi hydrogen is reacting at the rate of 0.04. So maksudnya DH2
per dt adalah 0.074. Okay, hidrogen reacting negatif lah. Okay, so kita nak cari amonia, kita diberi hidrogen. So hubungan antara dua ni, maka A sama dengan, nak cari amonia kita letak depan lebih mudah. DNH3 per dt sama dengan negatif 1/3 DH2 per dt. Okay, so positif D formation of ammonia sama dengan 2 ni kita bawa pergi sana kan. 2/3 0.074. So jawapan dia positif D NH3 per dt sama dengan, tadi jawapan dia 0.049 ms negatif 1. Okey, saya nak ingatkan, pastikan ya, satu unit mesti ditulis, positive sign ni wajib ditulis. Okay. Ada setengah lecture dia takut macam, katakanlah pelajar tu dia terlupa letak positif, walaupun betul dia akan jadi salah. So sometimes you are advised to rewrite the answer. Contohnya rewrite dalam sentence. Therefore rate formation, dia kan sulit balik, of NH3 sama dengan 0.049 ms negatif 1. Kadang-kadang kita advise untuk student rewrite balik dalam bentuk sentence supaya kalau dia terlupa sesuatu pada sign tu, dia akan dapat markah di bawah. Macam tu. Okay. So teruskan pada bahagian B. Okay, B saya nak tanya answers from siapa? Muhammad Abid. Muhammad Abid. Jawapan dia Abid? 0.0247 molar per second. Thank you very much. That is correct. 0.0247 ataupun saya bundakan, dia kan cadangannya adalah pada pengiraan awal kita letak at least 3 to 4 decimal places, tapi final answer keep 2 saja. Okay. Bukan 2 di belakang. Maksudnya 0.025. Okay. 0.047 tadi pun boleh lah, saya terima. So saya tulis jawapan dia ya. Jawapannya adalah 0.0. Okay. So boleh kira ni dah panggil kan. Okay, saya tulis satu biar boleh. Okay. So selesai. Tapi dia punya seri ni lah. Sekejap saya tulis jawapan dia. Ni penggerakannya. Negatif D N2 per dt sama dengan 0.025 ms negatif 1. Disappearance of nitrogen. Okay, selesai. Okay, seterusnya, okay, kita dah belajar differential, kemudian dah tahu cara mengira differential. Seterusnya adalah kita nak masuk LO yang berikutnya. Okay, nak tarik nafas dulu ke? Lepas ni ada apa ya? Okay, lepas ni panjang lagi. Okay, awak boleh pergi, saya bagi awak rehat sekejap sebab lepas ni awak kena salin banyak lagi kotak-kotak ni. Okay, kita rehat sekejap dalam 5 minit cukup lah. Nak pergi toilet ke apa ke? Kita rehat sekejap 5 minit 5 minit 8.46, maksudnya sekarang 8.46. 8.55 nanti saya sambung balik. Okay, boleh pergi toilet ke minum air sekejap. Jangan keluar daripada mic ni. Okay, kita rehat sekejap. Jom minum air, saya minum air juga. Sekejap ya.
Okey. Tadi. Okey. Okey, masih ada ke ni? Habis dah rehat? Ada, madam. Ada, madam. Ada. Okey, kita sambung ya. Okay, kita sambung seterusnya. LO berikutnya adalah define. Okay, ini C1 lah. C1, okay, kena define. Kita tengok one by one. Define rate law. Order of reaction dan half-life. Okay, yang tadi, yang depan tu nama dia rate differential. Tak perlu define, cuma kena tahu cara menulis. Okay, so yang depan tadi tu rate differential. Dia ada beza nah. Rate differential. Untuk mudah awak ingat, differential ingat yang ada D. D itu maksudnya OBT over D, concentration over D. So rate law ni adalah apa? Rate law adalah the relationship to the rate of reactant, rate of reaction to the rate constant and the concentration of reactant raised to some powers. Okay, kita study dia punya ayat. Okay, dia kata hubungan antara rate reaction terhadap rate constant. Rate constant ni adalah K. K relation of reactant maksudnya kalau kita ada A kat depan tu dia A lah, concentration A raised to some powers. Maksudnya dia ada power dekat sini, X ke Y ke Z ke macam tu. So dalam rate sama dengan K equals X. Apa saya kat sini lah. Okay. Rate sama dengan A kuasa X. Itu bermaksud rate law. Rate law sama dengan K A kuasa X. X adalah power dia. Okay. Sama power. X dengan Y kita kena tahu dari eksperimen saja ataupun data diberi dalam soalan. Okay, itu bermaksud rate law adalah kat bawah sini.
Okay. Jumpa balik tak ni? Respons orang? Oh, nampak tak slide saya? Okay. Nampak madam? Nampak madam. Tadi dah telah kat mana? Madam. Kat mana ya? Order ke? Order of fraction Rate Cepat law. kat mana? Rate constant. Cepat Fatin, kat mana saya tadi? Rate law madam. Rate law? Daripada atas ni? Rate law madam. Daripada sini? Nampak madam. Ya tadi suami ni tak dengar. Suara tak Saya dengar. online saya. La ilaha illallah. Kejap. Ya ke? Alah, ni tak suka ni. Okay, sekarang ni dah dengar belum? Dah dengar dah Dah Mina? dengar belum sekarang ni? Dah dengar. Kejap saya nak kena ubah tempat sat. Okay, boleh dengar tak suara saya? Hello, boleh dengar tak ni? Boleh dengar madam. Okay. Boleh madam. Awak kena bantu saya ya sebab saya sekarang ni Allah, Boleh dengar. saya sekarang ni saya sekarang ni pakai satu device saja. So saya tak boleh nak tahu dah apa yang berlaku. So sekiranya saya out ke apa ke, awak kena maklumkan Jangan cakap seorang-seorang. Okay, kat mana tadi? Kat rate law Okay, saya ulang balik. Okay, rate law adalah relationship to the rate of reaction to the rate of reaction to the rate constant and the reaction raised to some powers. Okay, maksudnya rate law ni adalah rate of reaction, rate lah. Okay, to the rate constant sama dengan rate constant tu adalah K and the concentration of reactant. So reactant katakanlah saya gunakan equation A kepada B, reactant tu adalah A saja. Contohlah. Okay. So A tadi raised to some powers, kuasa X. So itu adalah kita panggil rate law. Okay. Sekiranya saya gunakan dua reactant, contoh A dengan B, menghasilkan C tambah D. So saya punya rate law adalah rate sama dengan K, concentration A kuasa X, concentration B kuasa Y. Sebab X dan Y ni adalah any unknown lah sebab kita nak jadikan dia raised to some powers. Okay, jelas Okay, kemudian rate constant. Rate constant adalah proportionality between reaction rate and the concentration of reactant. So lagi sekali rate constant adalah K. Okay, seterusnya half-life. Half-life is the time required for the concentration of reactant to decrease up to half of its initial concentration. Masa yang diperlukan. So ini awak starkan dulu. Yang ini kita akan bincang hujung-hujung nanti. Okay. Kemudian yang terakhir adalah order of reaction. Order of reaction adalah the sum iaitu total of the powers to which all reactant in the rate law are raised. Okay, contohnya katakan saya gunakan yang pertama, rate sama dengan K A kuasa X. So total order of reaction dia adalah X sajalah. Okay, kalau saya gunakan rate sama dengan K yang ini kalau ada dua reactant AX BY, so order of reaction adalah X tambah Y. Order of reaction
adalah jumlah X tambah Y. So akan dapat berapa? Okay. So order of reaction adalah jumlah powers kepada semua reactant. Okay. Faham? Ada lagi ke? Mau respon seorang? Masih online ke ni? Masih ada madam. Masih ada. Okay, so next slide. Sekejap Sekejap ya, baca dulu. Okay. Okay, seterusnya adalah kita nak masuk LOE dan juga LOF. Okay, yang pertama nak write rate law with respect to the order of reactions and write integrated rate law. Okay, yang belakang ni, okay, untuk hari ni saya bawa slide ke belakang pada dalam kuliah lah. Kuliah ke belakang tu saya kedepankan because hari ni tadi kita dah bincang dua benda. Hari ni saya nak masuk teori dulu. Saya nak cerita tentang sebab dia banyak formula. Saya nak listkan all the formula dulu dengan awak. Next class kita akan gunakan formula-formula ni. Okay, kita tengok yang pertama. Soalannya adalah write rate law with respect to the order of reaction. Okay, dengar betul-betul. Sama-sama salin Rate law, tadi kita dah define kan rate law tu adalah apa? Relationship antara rate of reaction terhadap rate constant with the return raised to some powers. Okay, yang ini. So untuk syllabus kita ada 3 jenis order, iaitu zero order, first order dan second order. Okay, so macam mana nak menulis? So dia jadi macam ni. Rate, kalau zero order, rate sama dengan K A kuasa kosong. Maksudnya nilai X tu adalah kosong. Okay, order tu bergantung kepada order ni adalah order of reaction. Maksudnya X tambah Y. Sekarang ni A tu kuasa kosong. Okay, so kalau X tu adalah kosong, so A tu akan kuasa kosong lah. Disebabkan A tu kuasa kosong, kita tak perlu tulis pun dia punya A tu. So dia akan jadi rate sama dengan K sahaja. Awak tulis yang ini. Okay, kalau dia adalah first order, bermaksud rate sama dengan K A kuasa 1. K A kuasa 1. Tetapi kuasa 1 kita jarang tulis 1 tu kan. Maka tak payah tulis 1, awak tulis macam ni saja. Rate sama dengan K kuasa A. Maksudnya kuasa 1 lah. Okay. So dia adalah first order sebab nilai X dia adalah 1. Okay. Kalau second order, rate sama dengan K A kuasa 2. Second order sebab nilai X dia adalah 2. Contoh ini saya gunakan satu reaktan. K A saja. Katakan saya guna 2 reaktan, dia akan jadi, let's say lah A tambah B. Untuk jadikan dia second order, maksudnya dia akan jadi rate sama dengan K, maybe A kuasa 1, B kuasa 1. So overall order adalah 1 tambah 1, 2, second order. Okay, dia ambil total order of reaction untuk menentukan order. Okay, ini kalau kita guna 2 reaktan. Kalau kita guna 1 reaktan, dia akan jadi A kuasa 2 saja. Okay, tak apa, awak ambil dulu. Nanti kita tengok soalan-soalan berikutnya. So ini saya nak tulis rate sama dengan K.
Okay, next is kita nak buatkan graf antara rate versus A. Okay, rate versus A, grafnya adalah, okay, untuk graf kena ada ni lah. Okay, X dan Y dia. Okay, rate lawan concentration. Rate lawan concentration. Rate lawan concentration. Okay. Bagi zero order, dia adalah straight line macam tu. Constant macam tu. Bagi first order, dia adalah macam tu. Okay. Second order, dia ada kelup sikit. Okay. Graf ni hafal lah. Okay. Concentration. Rate lawan concentration. Okay. Seterusnya untuk menentukan unit bagi rate constant. Unit untuk rate constant. Okay. Okay. Dengar betul-betul. Okay, sekarang ni saya punya andaian, katakanlah example lah. Katakanlah rate ni unit dia adalah M time kan. Katakan saya nak guna MS negative 1. Okay, dia sebenarnya rate adalah M time negative 1. Okay, nanti kita ubahlah time tu. Okay, so tengok. Rate sama dengan K daripada atas. Okay, apakah unit bagi K? Disebabkan rate sendiri adalah MS negatif 1, maka unit bagi K adalah juga MS negatif 1. Thus, K sama dengan MS negatif 1. Okay. K itu dia ambil unit rate kalau dia adalah zero order. Okay. Kalau dia first order, rate sama dengan K concentration A. Kan, first order. So, rate adalah MS negatif 1. K tak tahu lagi unit berapa nak tentukan. A itu adalah concentration, unitnya adalah M. Okay. So untuk cari nilai K, kita akan ambil MS negatif 1 bahagi dengan M. So kita pun cancel lah M dengan M. Jadi tinggallah K ni sebagai S negatif 1 sahaja. Jelas? Jadi unit bagi first order, unit K bagi first order adalah S negatif 1. Okay. Next, rate sama dengan A kuasa 2. Okay. Sebab apa? Sebab dia second order. Rate MS negatif 1. K yang kita nak cari unit dia, M adalah M kuasa 2. K sama dengan subjekkan K, MS negatif 1 bahagi M kuasa 2. Okay, cancel out. Dia akan jadi K sama dengan M negatif 1 S negatif 1. K sama dengan M negatif 1 S negatif 1. Okay, boleh? Okay, kalau kita tukar kepada time sebab rate ni dia adalah time. Time tak sebenarnya second kan. So dia akan jadi in general K sama dengan M time negative 1. K sama dengan time negative 1. K sama dengan M negative 1 time negative 1. Time tu boleh minute, year, month ke apa ikut pada soalan. Okay, so saya nak highlightkan di sini unit dia adalah yang ini. So unit ni awak kena hafal. Hafal pun boleh, faham lagi cantik. Faham tu maksudnya kita buktikanlah macam mana untuk kita dapatkan nilai unit bagi K. Okay, jelas Right, next is kita nak tahu pula integrated rate law. Integrated rate law equation. Okay, rate law tadi adalah yang ini. Ini rate law. 1, 2, 3. Integrated tu maksudnya kita gunakan matematik, kita derivekan dia dalam bentuk integrated. Tetapi untuk silibus awak tak perlu buat di revision tu. Kita terus hafal saja formula selepas kita dah buat integrated. So untuk zero order, hafal. A note tolak A. Ni awak ambil teori dulu nak. A note tolak A sama dengan KT.
zero order punya section awak kena hafal macam mana dia punya nilai, apa nilai K dia, apa formula dia. Itu zero order punya section. First order punya section, hafal first order punya. Dia tak sama. Okay. First order adalah ln A naught tolak ln A sama dengan KT. Ln A naught tolak ln A sama dengan KT. Ataupun ln ni dia adalah bahagian. Ataupun ln kurungan A naught per A sama dengan KT. Okay, ln terhadap A naught over A lah ataupun formula di atas. Okay. Untuk second order, 1 per A 1 per A tolak 1 per A naught sama dengan KT. Okay, dapat? Okay, seterusnya kita nak belajar tentang graf. Graf pula ada 3 jenis graf. Saya akan labelkan graf 1. Okay, next kita ada graf 2. 2 je. Cukup 2 saja. Graf 1 lagi adalah graf half-life. So saya nak ajar satu persatu dia punya graf. Okay. Graf ni kita tengok berdasarkan formula integrated dia. Okay, saya salin integrated dia. Integrated dia adalah A naught tolak A sama dengan KT. So apabila kita nak buat graf, kita kena tahu Y sama dengan MX tambah C. Okay, kalau kita gunakan integrated directly tanpa ubah apa-apa, yang ini kita anggap sebagai Y, ini M, ini X, CD kita akan ambil kosong. Okay, so bila kita buatkan graf, dia akan jadi ini Y dia, A naught tolak A, okay. Ini dia punya T sebab X dia, okay. M dia adalah positif dan dia adalah melalui kosong origin. So dia akan jadi macam ni. K dia sama dengan M. Maksudnya nilai rate constant kita boleh cari melalui gradient. Okay, ini graf pertama. Okay, graf kedua untuk first order. Graf pertama untuk first order. So saya akan ambil basic punya equation ln. Okay. Okay. So ini Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan MX tambah kosong. So siapakah Y dia? Y dia kita ambil penuh. Ln A naught over A. Sini adalah T. So dia akan lalu origin juga. MK dia sama dengan dia punya M. Okay. Graf pertama untuk second order sama juga. Ini kita ambil dia punya M. Dia punya Y. Y sama dengan MX tambah C kan. So ada apa nak tanya tak setakat ni? Ada apa lagi? Ni baru teori kan? M sama dengan K. Okay, so ini adalah pattern graf yang pertama. Pattern graf ni awak kena hafal. Okay, kena hafal tu because bila kita buat soalan nanti, kita kena tahu kalau graf ni garis lurus ke garis macam mana. Kalau kita dapat biasanya lurus lah. Garis lurus tu melambangkan order yang mana. Okay, dah ni? Dah catat? Dah catat ke ni? Respon seorang? Dah, madam. Dah. Okey, seterusnya kita nak tengok graf yang kedua. Okey, graf kedua bagi first zero order, first order dan second order. Okey. Lagi sekali saya akan salin dia punya integrated sebab graf 1 dan 2 ni saya keluarkan daripada integrated rate law.
kita nak ambil daripada integrated punya equation. Okay, salin dulu sebab dia duduk page belakang. Okay, bezanya adalah graf yang pertama tadi kita ambil kesemua ni sebagai Y. Okay, tetapi awak kena bayangkan, katakan bila kita nak plot graf, sekiranya pengiraan Y kita tu, Y ni terlalu banyak kita nak kena kira, kita akan dapat mungkin kecenderungan kita akan dapat pengiraan yang salah, so kita nak plot nanti salah sebab data tu kita banyak kali nak kena kira untuk dapatkan nilai Y saja. So untuk memudahkan kita ada satu lagi cara adalah nak plotkan graf bagi 0, first dan second adalah kita pemudahkan dia dengan cara kita ambil Y ni sebagai A saja. Maksudnya kita modify. Kita ambil A saja sebagai Y. A sama dengan negatif KT tambah A naught. So Y sama dengan MX tambah C. Bawa A tu ke depan. Maka awak punya Y adalah X, Y awak adalah A saja. Untuk 0 nah. Awak punya X adalah T, so awak ada nilai untuk A null dan juga M nya adalah negatif K. So daripada situ secara teorinya graf adalah ini A saja. Okay. Kemudian dekat sini T. Okay. Kita ada nilai A naught dan nilai M kita adalah negatif K. Bermaksud dia adalah negatif gradient. Garis lurus dan negatif gradient. Okay. So dekat sini adalah A naught dia. Dan dekat sini M sama dengan K. Negatif tu adalah nilai dia ke bawah, negatif gradient. Okay. So ini bentuk sekiranya A lawan T bagi 0 order. Okay. First order cuba awak modify, akan dapat graf macam mana. Okay. Bawa ln A kat depan sama dengan ln A sama dengan macam nak buat? Negatif KT tambah ln A naught. Y sama dengan MX tambah C. Okay. So lagi sekali pattern dia sama. Cuma dekat sini ln A. Okay. Dekat sini T. So dia pun akan negatif juga. Dekat sini ada ln A naught. Sini adalah M sama dengan K. So daripada graf kita boleh cari nilai K. Contoh soalan ni dia akan minta awak plot graf. So cari nilai K daripada graf. Lah kita kena pakai gradient. Okay. Next untuk second order. Bawa 1 per A kat depan. Sama dengan KT tambah 1 per A naught. Okay. So ini Y lah. Y sama dengan MX tambah C. Okay. Cuma kali ini pattern dia sedikit berbeza di mana nilai M dia adalah positif K. So dia akan ke atas. Dia ada nilai A per A, 1 per A naught dekat sini. Okay, sebab dia ada nilai pada C, cumanya dia punya gradient dah naik atas. Okay, sebab dia tak ada negative sign di depan K. Okay, boleh tahu? Masuk. Okay, habis dah kat sini. Khairunisa, habis dah salin? Yang ni Khairunisa ni. Yang lain tolong respon. Dah, madam. Dah, madam. Dah. Dah, madam. Okay.
Tolong salin ya sebab saya memang dia benda ni yang jadual yang saya bagi dekat awak ni dia ada yang photostat punya. Tapi saya tak nak photostat saja because kalau saya bagi yang awak boleh photostat tengok dalam apa tu soft copy saja, you will learn nothing. Sebab awak tengok macam tak belajar cara nak detectnya macam mana. That's why saya buat table ni, awak belajar buat sama-sama. Okay, so ini graf 2. Next is kita nak tengok half-life pula. Dan graf half-life. Okay, zero order. Half-life pun ada 3 juga. 3 pattern iaitu 0, first dengan second. Okay, half-life yang pertama. Formula half-life bagi zero order T1/2 adalah A0 per K. Per 2K. Half-life untuk first order ln 2 per K. Cuba ambil kalkulator, tekan ln 2 sama dengan berapa? Tekan sat seorang. Ambil kalkulator, tekan ln 2 dapat nilai berapa? Tak ada siapa tekan ke kalkulator? 0.693. Yes, thank you very much. 0.693 per K. Okay, tetapi bila kita nak bagi markah, kita tak bagi 0.693 tu, kita bagi kat sini. Okay, yang ini just saya nak tengok betul tak awak kira ln 2 per K. Ln 2 adalah 0.693. Okay, untuk second order, T half sama dengan 1 per K A naught. A naught ni adalah A initial nilai A initial. A awal. Okay. A naught. Okay. Half-life ada dia punya graf. Okay, graf half-life adalah A lawan T. A lawan T. Ini pun sama. A lawan T. Graf half-life ni kita boleh apa? Dia adalah A lawan T saja. Untuk kesemua order adalah sama, cumanya beza bentuk. Okay. Zero order, A lawan T adalah straight ke bawah macam tu. Kalau dia adalah zero order. Kalau dia adalah first order, kita akan dapat lengkung. Cuma bezanya adalah lengkung. Okay. Cuma bezanya adalah half-life adalah nilai concentration separuh. Katakanlah half-life dia dekat sini adalah 10, initial dia 10 kan, ina kan. Okay. Half-life bermaksud separuh daripada asal, iaitu 5. So turun, ini half-life yang pertama. First half-life. Okay. Second half-life separuh daripada 5. Apa pula? Separuh daripada 5 iaitu 2.5, turun. Dapat another half-life. Dapat second half-life. Ingat balik takrifan tadi, half-life adalah apabila concentration asal berkurang separuh daripada nilainya. 10 kurang separuh, 5. Ini kalau nak ambil first half-life. Second half-life ambil yang separuh tadi, kurang lagi separuh. Okay. So kalau dia adalah first order, beza half-life pertama dengan half-life kedua adalah sama. X sama dengan X. Kalau dia adalah first order. Okay, ini kita kena plot graph. Daripada graph kita akan tahu, okay, reaction yang kita buat ni adalah first order atau second order based on the graph that we plot. Okay, kalau dia adalah second order, dia akan dapat curve juga. Okay, dia akan dapat curve juga. Maksudnya bila awak plot graph, okay, kalau awak dapat curve, so awak kena fikir, kalau curve either first or second, so how to determine which one? Kita tengok dia punya half-life. So katakan dekat sini 10. Okay, first half-life dia 5. Turun bawah. Second half-life 2.5. Ni contoh lah nak. Okay, so dia akan dapat second half-life. Kalau dia adalah second order, beza antara first dengan second adalah X, 2X. Dia akan sekali ganda. Okay, dia akan 2 kali X. Maksudnya kalau graf tadi beza antara first half-life dengan second half-life adalah X against 2X, dia adalah second order. Kalau half-life dia sama, dia adalah
first order. Sebelah sini lupa. Kalau dia adalah zero order, first dia mesti straight. Kalau dia curve, either first or second. Kalau dia adalah straight, dia mesti zero. Okay. Zero pula kalau kita nak tengok dia punya ini 10, ni 5 kan. Turun. Okay, ini first half life. Second half life dia adalah separuh X1/2X. Separuh daripada asal. Separuh daripada first half life. Okay, jelas. Okay, so ini adalah teori lah yang saya bagi ni. Okay, yang saya bagi ni semua adalah teori-teori bagi first order, second order dan zero order. Setiap satu nilai, setiap satu formula yang saya dah tulis dekat sini awak perlu hafal. Pattern graph pun perlu hafal bagi setiap order. Itu adalah general knowledge dalam chapter 1. General knowledge tu maksudnya information yang awak kena ada. Bila kita buat soalan, bila kita baca soalan, berdasarkan general knowledge yang kita ada, prior knowledge yang kita ada tu, kita dah boleh tahu, okay, kalau persoalan ni, okay, first order. Kalau first order, apa formula nak kena pakai. Dia macam tu. Okay, sudah belajar yang ini. Next is, okay, kita tengok soalan tutorial nombor 3. Soalan nombor 3 adalah, write rate law, consider the fraction A product. Write rate law, determine the unit of rate constant, sketch the graph rate versus concentration for zero order, first and second order reaction. Okay, soalan yang ini, dia nak minta kita buat rate law, cari unit untuk K dan juga rate versus concentration bagi setiap order iaitu zero, first dan second. Benda ni saya dah buat kat depan sini. Jawapan dia kat depan sini. Depan sini. Zero, first and second. Rate law dia adalah yang ini. Ini graf dia, rate versus A, dan ini cara untuk tentukan unit. So saya dah buat dalam kotak. Ini adalah jawapannya. Okay, jelas? Boleh ke tu? Jelas, madam. Okay. Okay, seterusnya saya nak pergi lagi ke? Awak larat lagi ke? Yang ni panjang ni. Panjang nak buat tak? Sana. Kita ada berapa masa lagi? Setengah jam lagi. Jauh lagi masa. Sekejap saya nak tengok kalau saya ajar ni awak sempat tak? Okay, tak apalah. Kita try lah buat yang ni. Alhamdulillah. Okay, seterusnya. Hari ni banyak sikit ya. Nanti at the end saya akan conclude so that nanti awak faham apa nak belajar. Okay, tengok sini. Tadi dah belajar teori. Next is kita nak try implement. Determine order of fraction. Apa tadi order of fraction? Apa tadi order of fraction tadi? Siapa ingat order of fraction adalah apa? Sum of powers. Sum of powers kan maksudnya X tambah dengan Y. X tu untuk A, Y tu untuk B. Okay. Kalau single rectangle maksudnya X sajalah. Sebab syllabus kita single rectangle tapi kita selalu buat latihan lebih daripada single rectangle, biasanya 2 atau 3. Apa ni? Okay. So untuk tentukan order of fraction iaitu nak tentukan sum of powers ni. Okay. Kenapa kena tentukan sum of powers? Sebab sum of powers ni akan menentukan jenis order. Dia akan tentukan type of order. To determine type of order. Sama ada zero, first atau second. Okay, jadi kepentingan untuk menentukan order of fraction adalah kita nak tahu reaction tadi adalah zero, first atau second order. Okay, macam mana nak tentukan order? X tambah dengan Y. Okay, untuk menentukan order ada 4 jenis cara nak tentukan order. Yang pertama, menggunakan initial rate method. Yang kedua, melihat kepada unit of rate constant. Yang ketiga, daripada half-life graph. Yang keempat, menggunakan linear graph. Linear graph ni yang kita gunakan integrated rate equation. Integrated rate law yang saya minta awak buat tadi ada 2 jenis graph. Okay. Linear graph berdasarkan integrated rate and rate law.
Okay, kita nak tengok metod yang pertama. Okay. Initial rate method. Okay. Saya ada dengan awak ke saya dah hilang ni? Hello? Ada madam. Ada. Okay, so initial rate yang pertama kita nak tengok cara pengiraan. Okay, baca ya. Initial rate method is used when the data of the reaction at a several concentration of reaction is given. Okay, dia macam ni. Bila awak dapat satu soalan, awak dapat table of data. Dia bagi data macam ni. Okay, dia bagi data macam ni, kemudian dia kata determine rate law and rate constant. Okay, dengar betul-betul. Macam mana nak tentukan rate law? Rate law ni dia adalah kita ambil daripada sini. Okay, tengok saya buat rate law. Rate sama dengan K. Tadi kita buat rate law kan. Rate law kita adalah kita tengok pada reactant. Okay. A dengan B. So kita ada dua. So rate sama dengan K. Kita gantikanlah A tadi adalah O. O kuasa X and O kuasa Y. Rate sama dengan O kuasa X and O kuasa Y. Okay, tengok betul-betul. Dia ada Stokio dekat sini. Stokio itu bukanlah X dan Y. Dengar Dengar lagi sekali. Stokio ni bukan X dan Y. X dan Y ni adalah yang kita kena kira. Calculate from table. Not from Stokio. Okay. So kita ambil O2 kuasa X and O kuasa Y. Abaikan Stokio. Okay. So sekarang ni soalan minta tentukan rate law. Rate law adalah kita kena tulis rate sama dengan K kuasa X and O kuasa Y. Tetapi ini tak dapat markah lagi. Kita kena cari siapakah X, berapakah X dan berapakah Y. Baru kita boleh dapat jawapan rate law yang betul. So macam mana nak cari X dan Y? How to calculate X dan Y. Okay, macam mana nak kira X dan Y? Kita tengok data. Okay. Data ni, okay, kita ada banyak data dekat sini. Kita ada data apa? Kita ada data eksperimen. Eksperimen 1, 2, 3, 4, 5. Pada setiap eksperimen, dia ada concentration bagi O2, ada NO dan juga ada nilai rate. Okay. So macam mana kita nak cari untuk Y? Untuk X, let's say saya nak cari untuk X dulu. Okay. So rate sama dengan, kita tulis dulu rate sama dengan K O2 kuasa X NO kuasa Y. So nak cari X dulu. Cari X adalah, okay, X adalah untuk kita kena cari, kalau kita nak cari X, kita kena matikan Y. Okay, nak matikan Y, kita tengok nilai NO yang sama. Ni sama kan? Nampak tak nilai itu sama? Okay. So saya akan compare, tengok saya buat lah. Compare eksperimen 2 dengan 2 dengan 1. Compare eksperimen 2 dan 1. Maksudnya kita ambil nilai besar bagi nilai rendah. So saya akan gunakan eksperimen rate untuk eksperimen 2 sama dengan K O X NO Y bahagi dengan rate untuk eksperimen 1 K O2X NO Y. Okay. So nilai dia berapa? Nilai rate dia adalah yang ini. Okay. So ambil data dia. Eksperimen 2 ini kan. Ini pen lain lah. Ini kan. So 6.40 darab 10 negatif 3 sama dengan K. O berapa? O yang ini. 2.20 darab 10 negatif 2 kuasa X. YD yang ini. 1.30 darab 10 negatif 2 kuasa Y.
bahagi dengan data daripada eksperimen 1. 3.21 darab 10 negatif 3 sama dengan K. Ini untuk O dia. 1.10 darab 10 negatif 2X dan 1.30 darab 10 negatif 2Y. Data yang ini. Okey, data yang mana yang sama, kita cancel. Ini boleh cancel sebab dia sama. Ini pun cancel. Okey, so tinggal apa? Tinggal 2 ni saja. Tolong bahagikan dekat saya. 6.0 bahagi 3.21 berapa? Cepat, tolong bahagi. Muhammad Irfan, 1.99. kuat sikit Irfan. 1.99. 1.2 lah nak, saya ambil 2. Okey. So berapakah nilai ni? 2 kan? 2 kuasa X. So dapat macam tu. 2 sama dengan 2 kuasa X. So kita boleh selesaikan X tu. Berapakah X? Kalau tak boleh selesaikan, let's say macam nampak susah, jadikan dia log. Log 2 sama dengan X log 2. Tak, kalau nak guna tak boleh selesaikan lah. Kalau boleh selesaikan mesti kita tahu dah ni kan. So kita tentukan tahu X sama dengan 1. So dapatlah nilai X tadi. Nampak? Sudah tahu dah nilai X ni dekat sini tadi kita boleh gantikan dengan nilai 1. Sekarang ni cari nilai Y pula. Okay, cuba cari Y. Sama juga konsep dia, untuk cari Y kita kena cancelkan X. Cancelkan X adalah kita nak ambil data mana bagi data mana supaya kita boleh hapuskan X dan cari nilai Y. Okay, cuba pilih data mana untuk cancel nilai X. Saya nak tanya Rashadah, nak cancel data mana untuk cari nilai Y? Mana Rashadah? Tak dengar suara? 3 dengan 5 medium. 3 dengan 5. Okay, thank you. Betul. Kita compare 5 dengan 3. Betul. So 3 dengan 5. Maksudnya saya nak cadangkan, mungkin awak terfikir boleh tak nak bahagi 3/5 ke atau nak bahagi 5/3? Cadangan saya awak ambil nilai yang besar bagi rendah. Maksudnya 5/3 sebab 5 ni dia 2.8 kan. Kita boleh bagi dengan 12 nanti. Okay. Sebab dia akan dapat nilai yang bukan decimal places. Kalau tidak awak akan dapat nilai perpuluhan jadi susah. So untuk dapatkan nilai Y, compare eksperimen 5 bahagi 3. Okay, cuba buat. Rate daripada 5 sama dengan K O2 kuasa X NO kuasa Y bahagi rate daripada eksperimen 3 K O2 kuasa X NO kuasa Y. Maksudnya saya ambil 28.8 darab 10 negatif 3. Okay, awak tulis lah ya. Mana dia? X. Mana dia? Okay. So awak cancelkan siapa? Kita cancelkan K dengan X ni. Kan? So cuba kira data kat saya berapa nilai Y? Ini kalau tak salah saya 4 sama dengan 2Y. So berapakah nilai Y?
Awak nak kira terus direct daripada kalkulator pun boleh, nak tukar log dulu pun boleh. Ikutlah, asalkan dapat nilai Y tu sudah. Okay, berapa Y? Berapakah Y? Let's hear from Ahmad Hasafi. Berapa Y Hasafi? Dapat kira tak? Kejap ada. Okay. Siapa dapat? Panggil siapa ya? Grace? Grace Liu. Y equals to 2. Okay. Y sama dengan 2. Okay, so dapatlah kita dapat nilai X. Okay, Grace, apa ni? Apa ya? Okay. Kena off balik mic. Madam. Boleh off mic tak? Dia bising. Okay, thank you. Okay. Cuba awak mute. Tak boleh mute dah. Okay. X1, Y2. So, bila kita dah dapat, baru kita tulis. Thus, replace balik. Dekat sini lah. Sini So, thus, rate law dia adalah sama dengan rate law. Okay. Rate sama dengan KO2 kuasa 1. Kuasa 1 tak payah tulis kan? NO kuasa 2. So barulah jawapan yang betul macam ni. Okay, dapat? Okay, soalan saya. Kita dah tulis rate law. Soalan saya adalah sekarang ni tindak balas yang kita sedang buat ni, tindak balas di atas ni berdasarkan data ni, apakah order of this reaction? Order of this reaction. Apa order dia sekarang? Siapa tahu order tindak balas ini? Third ke madam? Apa Alia? Siapa tadi? Siapa sebut third order tadi? Saya Alia? kan 3 Okay. kan. Safi, okay. Betul? Okay. Sekarang ni, order of fraction dia adalah kita ambil X tambah Y. Iaitu 1 tambah 2, maksudnya dia adalah third order. Third order, betul. Sebab X tambah Y. Okay. Dengar betul-betul. Letak pen sekejap, dengar betul-betul. Tadi, masa dekat depan sini, syllabus kita, tak jalan pula. Syllabus kita adalah sampai ni saja. 0, first and second order. Maksudnya apabila X tambah Y sama ada dapat 0, first atau second. Syllabus kita kan. Tetapi apabila kita buat pengiraan dia boleh pergi sampai third order. Dia depend kepada siapa nilai X dan Y yang kita kira. Maksudnya kalau awak dapat third order, jangan susah hati. Jawapan dia betul. Mungkin awak kata, tak pernah belajar, tak pernah dengar. Tak apa, biar je. Kalau X tambah Y adalah 3, terima as it is. Itu adalah order dia. Okay, ini dekat you lah kalau nak belajar third order ni. Okay, so biarkan dia adalah third order. So kalau third order, nanti dia punya unit K akan lain lah kan. Sebab kita nak kena cancel dia punya M kuasa 3. Okay, so dekat sini dah dapat. Okay, rate law dia adalah, tadi jawapan dia rate sama dengan, okay, so boleh balik kat sini. Rate sama dengan KO2 dengan NO2 kuasa 2. Okay, seterusnya nak cari rate constant. Okay, nak cari rate constant, sinilah. Nak cari rate constant adalah kita nak tentukan nilai K dekat sini. Okay, nilai K. Kita nak tentukan nilai K. Kita ada banyak data. Kita ada sampai 5 data. So nak tentukan nilai K ni, kita boleh ambil mana-mana data, kita buat gantian nilai.
Tapi cadangan saya biasanya kita akan ambil first data. First data ni saja. Cuba awak gantikan by using experiment 1. Okay. K sama dengan berapa? So gantilah. Rate dia adalah 3.21 darab 10 negatif 3 sama dengan K tak tahu. Kita gantikan dekat sini lah. O dia adalah 1.10 darab 10 negatif 2 kuasa 1. Ini 1.30 darab 10 negatif 2 kuasa 2. Sebab kita dah tahu nilai X dan Y. So berapakah nilai K? Cari. Sebab 50 dah. Okey, carikan nilai K. Nilai K sepatutnya sama je lah untuk semua orang. Okey. Okey, apakah unit bagi K? Sebab kita tak belajar tadi second order, third order. MS negatif 1 sama dengan K M kuasa 3. M kuasa 3 kan? K sama dengan MS negatif 1 bagi M kuasa 3. So dia akan jadi M negatif 2 S negatif 1. Unit dia adalah M negatif 2 S negatif 1. Tak ada dalam kita punya list tadi. So berapa jawapan ni? Siapa nak share? Saya tak ada kira dah. Kira lah. Okay, kita ambil data daripada eksperimen 1. Jadi sepatutnya data daripada mana-mana pun sama. Tetapi untuk mengelakkan masalah, ambil daripada data eksperimen 1. Okay, boleh faham ke tu? Jelas Okay, so menggunakan method ini, menggunakan initial rate method ni, kita boleh juga tentukan order. Boleh tentukan order of fraction dengan cara menambahkan nilai X dan Y. Inilah order of fraction menambahkan nilai X tambah Y. Okay, itu baru jenis yang pertama. Okay, so kita habis dekat sini. Next class saya akan ajar kaedah yang kedua, 3 dan 4 untuk menentukan order of fraction. Okay, kita buat conclusion dulu untuk hari ni belajar apa. Okay, hari ni saya ambil sampai full time ni. Selalu saya keluar awal sikit. Okay, tengok betul-betul Okay, kita tengok balik. Hari ini apa yang awak belajar? Yang pertama dah define reaction rate. Reaction rate is apa tadi? Concentration over time. Tu kan. Okey, yang kedua boleh menulis rate differential. Boleh buat tak rate differential tadi? Tanyalah diri sendiri lah. Okey, sekiranya apa yang saya bagi tahu ni awak masih tak dapat, awak buat ulang kaji. Okey, yang ketiga, tentukan rate reaction berdasarkan integrated rate equation. Berdasarkan integrated, yang pertama boleh menulis, yang kedua boleh buat perkiraan. Nak mengira reaction rate bagi setiap rate disappearance atau rate formation dengan menggunakan differential rate method tadi. Okay. Define rate law, saya dah ajar. Order of fraction adalah sum of powers. Half-life pun saya dah cerita tadi apa. Okay. Write rate law with respect to the order of fraction. Okay, nak menulis rate law with respect to order yang tadilah. Contoh tadi kita buat rate sama dengan contoh rate sama dengan K, katakanlah O2 dengan NO2 tadi, kita dapat X dengan Y kan. So bila kita nak menulis rate yang sebenar with respect to order, maksudnya kita kena buat gantian siapa X siapa Y. So kita kena tulis yang betul. Rate sama dengan K NO O2 kuasa 1 tadi O2 dengan NO kuasa 2. Contohlah tadi. Dapat Okay, ini menulis with respect to order of fraction. Okay. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya, write integrated rate equation. Okay, integrated ni yang mana pula? Integrated yang saya buat dalam jadual tadi yang dia ada ln tadi. Ini adalah NO tolak A sama dengan KT. Ini awak tulis balik lah. Ini adalah kita panggil integrated rate. Okay. Kemudian, banyak juga saya ajar hari ni. Kemudian yang terakhir, nak tentukan order of fraction iaitu X tambah Y. Okay, nak menentukan X tambah Y ada banyak jenis. Cara yang pertama saya dah ajar. Yang cara pertama tadi nama dia initial rate method. Macam mana nak tahu dia adalah kaedah rate method bila dia bagi data eksperimen dan kita kena compare to find
X and Y value. Then kita jumlahkan. Okay. Boleh tak setakat tu? Boleh ke tu? Boleh madam. Boleh. Okay. Okay, so nanti daripada A sampai G ni, okay, saya ada soalan latihan. Nanti saya akan bagi dalam grup kita lah. Saya akan bagi kat mana awak nak kena cari soalan tu. Okay, so itu saja sampai hari ini. Sampai setakat ni. Next class saya akan sambung bawah sini. Next class kita akan habiskan 1.1. Okay, so kalau ada problem apa-apa, masih tak faham apa-apa, sila buat revision. Tengok balik video yang saya akan bagi. Saya akan post nanti dekat grup ataupun boleh PM saya. Okay, itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jom kita live. Cak nak stop ni. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you sama-sama. Kejap nak tutup macam mana? Thank you, madam. Assalamualaikum.